Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopat Channel. Hari ini sahabat semua, ya baru saja hari pertama ya YB Zulkifli sebagai Menteri Kesihatan. Ya hari ini pula beliau hadir ke Dewan Negara untuk membahaskan, untuk membentangkan tentang isu gig, merokok, narkotin dan sebagainya. Jadi ini sebenarnya yang membuatkan ramai ya rakyat di luar sana merasa begitu teruja dengan comeback daripada Dr. Zulkifli ini, sahabat-sahabat semua. Dan rakyat Malaysia meminta beliau untuk mengetatkan semula larangan merokok ini. Jadi antara reaksi mereka selepas Dr. Zulkifli, YB Zulkifli ini mengambil alih dan juga dilantik semula sebagai Menteri Kesihatan, reaksi daripada rakyat adalah untuk beliau menguatkuasakan balik larangan merokok di kedai makan. Itu antara komen daripada warganet, daripada rakyat Malaysia yang ada di luar sana, sahabat-sahabat semua. Menarik sungguh. Jadi tanpa buang masa, saya membawakan anda semua untuk melihat ya pembentangan daripada Menteri Kesihatan yang baru ini semasa beliau berada di Dewan Negara yang sekarang sebenarnya sedang berlangsung sekarang ini. Jadi sahabat semua, tanpa buang masa, mari kita tonton video ini. Dan Dewan ini mengalu-alukan kedatangan Yang Berhormat ini untuk menjelaskan kepada kita mengenai RUU ini yang tidak adil kalau kita tidak nilaikan tanpa penjelasan yang lanjut dan detail daripada Yang Berhormat. Memandangkan Yang Berhormat merupakan menteri mengambil alih kementerian ini kembali dan mungkin mempunyai falsafah ataupun hala tuju yang berbeza dengan menteri yang sebelum ini. Jadi sekarang ini saya jemput Yang Berhormat Menteri untuk membentang. Ya, Tuan Yang Dipertua, saya mohon mengemukakan rang undang-undang bernombor 1 Akta Kawalan Produk Merokok demi Kesihatan Awam 2023. Ada siapa menyokong? Oh, Menteri kena beri huraian dulu, minta maaf. Silakan Menteri. Boleh? Boleh? Terus. Silakan. Baik. Saya yang alpa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Tuan Yang Dipertua, ahli yang berhormat. Tuan Yang Dipertua, satu silap tanggap atau silap faham, misconception dengan izin yang ramai masih lagi percaya adalah bahawa kita masih lagi ada atau wujud kelompangan dari segi nikotin di mana ianya bebas dijual kepada kanak-kanak dan remaja. Saya sengaja mengambil pendekatan ini untuk membuka pembentangan ini kerana inilah isu-isu yang masih lagi kedengaran di ruang awam di luar sana. Dan setelah dilulus rang undang-undang ini, masih ada lagi yang mempertikaikan. Dengan izin International Conversation, ada lagi yang mempertikaikan bahawa wujud kelompangan kerana nikotin yang dikeluarkan dari senarai racun itu tidak dikembalikan atau dimasukkan. Ya. Bagi makluman, di dalam RUU yang telah diluluskan minggu lalu, telah pun ada kawalan dikembalikan kerana khususnya penjualan dan pembelian produk tembakau, yakni kedua-dua produk rokok konvensional, juga produk ataupun rokok elektronik kepada mereka di bawah umur 18 tahun telah pun kita peruntukkan dan kita masukkan secara jelas dan secara tuntas. Itu satu perkara yang saya pada awal mau menyebutkan dalam Dewan Negara ini kepada ahli-ahli yang berhormat supaya tidak ada lagi keraguan. Saya akan menghujahkan perkara ini seterusnya. Dengan pasal-pasal di dalam RUU yang telah diluluskan di Dewan Rakyat, ini cukup jelas memberikan kawalan dan perlindungan kepada golongan kanak-kanak dan remaja di bawah 18 tahun. Yang dikatakan orang belum dewasa itu, the adults dengan izin. Di mana mereka langsung tidak ada akses bagi rokok konvensional atau rokok elektronik. Yang merangkumi semua produk termasuk yang mengandungi nikotin maupun yang tidak mengandungi nikotin.
Kerana vape, cecair yang tidak mengandung nikotin itu juga dinamakan vape dan merokoknya dipanggil vaping. Ini secara langsung mengatasi kelompangan ataupun lakuna dengan izin yang wujud di mana akses kepada nikotin ini dihadkan kepada mereka yang dewasa saja. Dewasa saja. You have the right to smoke or to vape. Not those below 18 dengan izin. Penjelasan ini sudah tentu melegakan ramai yang masih lagi risau, ya, yang kerana yang masih lagi risaukan isu ini, yang syukurnya kita telah dapat kita atasi dalam RUU ataupun DR 42/2024 yang ada di tangan ahli-ahli yang berhormat sekalian. Maaf, 2023. Isu kedua yang perlu juga mahu saya perjelaskan, ya, yang juga merisaukan dan merunsingkan segolongan besar masyarakat adalah isu pengguguran elemen generational endgame ataupun generasi penamat rokok dalam RUU ini. Saya pasti, ya, ahli-ahli yang berhormat mahukan saya menyebutkan perkara ini. Mentelahan saya sendiri adalah juga mantan. Atau belum mantan lagi, masih lagi. Tapi dah diangkat sebagai, sudah angkat sumpah itu. Jadi saya selaku pengurusi jawatankuasa pilihan khas kesihatan, jawatankuasa pilihan khas Parlimen Kesihatan, tentunya sudah menjadi mantan PSSC itu. Betul. Ini betul. Lalu kedua isunya adalah saya mau perjelaskan, ya, betapa, ya, pengguguran elemen GEG ini. Saya yakin di kalangan ahli yang berhormat di Dewan Negara ini juga, ya, sudah menzahirkan dan melahirkan kekhawatiran ataupun rasa, ya, rasa bimbang ataupun rasa kecewa, ya, bahawa GEG itu telah digugurkan dalam DR 42/2023 ini. Ya, saya sebagai seorang sebenarnya penyokong kuat, ya, untuk mencari jalan penyelesaian penagihan nikotin dan bahan-bahan yang memudaratkan kesihatan sudah pasti merupakan proponen, ya, proponen kuat, ya, sebarang apapun, ya, proponen kuat, ya, pro kesihatan, ya. Namun begitu kita perlu mengambil pendekatan menyeluruh dalam satu transformasi masyarakat ataupun social transformation dalam mengubah sikap serta behavioral ataupun tabiat, ya, dalam hal yang terkait dengan isu merokok dan juga ketagihan nikotin ini, ya. GEG pastinya merupakan satu kaedah, satu jalan, satu cara untuk kita, ya, mengurangkan, ya, persoalan prevalence of smoking dengan izin ataupun peratus merokok di negara kita ini daripada 21% kini nak kita turunkan, ya, kepada paras rendah daripada 5% 2040, ya. Jadi apabila GEG itu tidak dimasukkan dalam rang undang-undang ini, ya, maka bolehlah kita bayangkan betapa susahnya untuk kita kurangkan the prevalence of smoking, ya. Kalau dengan ada GEG juga merupakan satu yang sukar, bahkan tambah-tambahlah lagi kalau GEG elemen ataupun peruntukan GEG itu tidak kita masukkan dalam rang undang-undang ini, pastinya, ya. Namun saya mahu menyebutkan, ya, bahawa dengan tidak adanya GEG itu, kita telah berdepan dengan satu kesukaran dan kesulitan untuk mencapai KPI ataupun pengurangan prevalence itu ke tahap yang saya sebutkan tadi 5%, ya, perokok dan juga yang mempunyai tabiat vaping, ya. Lalu saya menyebutkan kepada ahli yang berhormat sekalian betapa kesemua kita, ya, sama ada PSSC dan juga sama ada Kementerian Kesihatan sendiri, ya, yang mahukan, ya, GEG itu, ya, diperuntukkan dalam rang undang-undang kawalan merokok ini
demi kesihatan awam ini 2023 ini, namun apakan daya atas apa yang disyorkan oleh Kamar Peguam Negara bahawa akan wujud pertikaian dengan izin constitutionality ataupun terkait dengan hal keperlembagaan. Apakah ia legit, apakah ia sah, apakah akan berlaku pencabaran di mahkamah, lalu kementerian berbandukan collective decision atas kabinet menganggap ataupun mengambil sikap, mengambil posisi, mengambil keputusan untuk tidak memasukkan GEG. Namun saya perlu nyatakan ini adalah satu perjuangan dan journey, satu laluan yang pasti akan kita dari masa ke semasa ziarahi. We will again dengan izin revisit, kita ziarahi kembali dan sentiasa cita-cita untuk kita wujudkan ataupun generation endgame ini, dengan kata lain melarang GEG itu apa? Mudahnya melarang mereka yang lahir pada 1 bulan 1 2007 dan kemudian selepas daripada itu ataupun 12007 1 bulan 1 2007 dan selepasnya tidak akan diizinkan untuk merokok maupun vaping ataupun akses kepada rokok dan vape selama hidup mereka. Itu generation endgame. Ya. Dan segala kawalan, segala apa yang dikatakan sebagai larangan itu, sama ada larangan membeli, memiliki, merokok, ya, semuanya adalah menjadi satu larangan dalam generation endgame itu ataupun generasi kohort, generasi penamat itu. Itu maksudnya. Kalau yang ada hari ini hanya ketika mereka sebelum 18, selepas 18 mereka menjadi orang dewasa. Dan GEG itu dibahasakan dengan orang belum dewasa. Namun berbeza dengan apa yang ada hari ini, yang ini hari ini tidak ada GEG, maka sejurus dia sudah melepasi umur 18, dia mempunyai autonomi, hak untuk merokok dan vape secara recreational smoking itu. Tetapi kalaulah GEG itu dimasukkan dalam rang undang-undang ini, berkuat kuasa dan lulus Dewan Rakyat dan Dewan Negara pada petang ini, maka selamanya lah mereka yang lahir pada tarikh 1 bulan 1 2007 akan selama-lamanya diberikan segala pembelaan untuk mereka tidak dapat akses capaian kepada rokok dan vape. Saya sikit menyimpang kalau boleh, Datuk. Ketika kami PSSC, Jabatan Kuasa Pilihan Khas Parlimen, melihat kepada rang undang-undang ini, kalau saya boleh secara lebih selesa dan lebih bebas membahaskan RUU ini. Kalau ahli yang berhormat di Dewan Negara ingat, semasa Tan Sri bertanya kepada Menteri setelah membentangkan bacaan pertama, lalu Tan Sri bertanya, bilakah bacaan kedua yang berhormat Menteri? Lalu Menteri menjawab, setelah rang undang-undang ini diteliti oleh Jabatan Kuasa Pilihan Khas Kesihatan. Di situlah kami dan saya pengurusinya, 9 members PSSC ini ataupun Jabatan Kuasa Pilihan Khas Parlimen Kesihatan ini mengambil 14 pusingan mesyuarat melibatkan tidak kurang daripada 13 institut pengajian tinggi awam dan swasta, melibat urus panel of experts, pakar-pakarnya, melibatkan semua pemegang kepentingan ataupun pemegang taruh stakeholders, sama ada industri itu sendiri, kementerian-kementerian yang lain, NGO, medical based NGO dan sebagainya. Kita telah melibatkan hampir tidak ada yang ketinggalan untuk kita libat urus mereka, memahamkan mereka bagaimana GEG itu akan kita muatkan dalam DR 252023. Ini adalah DR 422023, yang berhormat sekalian. Ini merupakan satu
legislation ataupun satu piece of legislation, satu undang-undang yang berbeza dengan RDR Dewan Rakyat DR 25/2023, kerana GEG, peruntukan GEG itu pada pasal 13 dan 14, 18 dan 19 itu telah gugur seluruhnya. Jadi justru itu, Tuan Ketua, saya ingin tegaskan betapa kami dalam PSSC juga begitu ketika dipimpin oleh Yang Berhormat Menterinya, dan Timbalan Menterinya pun ada di sini lagi, ya, masih lagi Timbalan Menteri. Betapa kami telah membawa satu libat urus, 3 round discussion, apa yang dikatakan sebagai round RTD, round table discussion, melibatkan man hours yang cukup sengit, cukup persaingan pandangan, perbahasan, perbalahan, wacananya sebagainya. Namun kami terpaksa mengakui bahawa untuk kali ini saya mohon kepada semua ahli-ahli yang berhormat di Dewan Rakyat, di Dewan Negara ini, untuk memahami walaupun tidak dapat kita muatkan GEG dalam DR 42/2023 ini, ketahuilah ahli yang berhormat bahawa this is the first. Ini adalah merupakan rang undang-undang yang pertama yang telah digubal sedemikian rupa sehingga kan ia merupakan satu buat kali pertama ia adalah rang undang-undang yang sifatnya stand alone. Sifatnya stand alone. Ia berdiri sendiri untuk mengawal selia segalanya yang terkait dengan persoalan merokok dan kini vaping itu. Walaupun ia tidak mengandungi GEG, tetapi tuan ahli yang berhormat sekalian perlu tahu bahawa ia telah mengambil waktu yang sangat lama. Ia bermula daripada Menteri Kesihatannya Tan Sri Subramaniam sendiri. Ya, begitulah seterusnya sehingga kan ke saat ini saya sudah memimpin 2018, 19, 20, kembali memimpin KKM hari ini, masih lagi kita belum dapat meluluskan ini. Bagaimana Yang Berhormat mantan Menteri Kesihatan, ya, Tuan KJ, Tuan Khairi Jamaluddin, memunggah segala keupayaan intelek dan pengalaman dalam KKM dan juga yang lainnya, stakeholders yang lainnya untuk mengemukakan GEG. Namun itulah dia manusia, kita merancang, Allah menentukan, dan takdir dan tadbir Allah meletakkan hari ini tuan-tuan tidak melihat dan tidak dapat membaca tentang GEG dalam DR 42/2023 ini. Saya pohon jutaan maaf, ya, kalau itulah selayaknya saya submit to all of you dengan izin. Saya membentangkan ini dengan tidak mengurangkan kepentingan dan keperluan untuk tuan-tuan ahli yang berhormat bersama kami di Dewan Rakyat meluluskan rang undang-undang ini. Kenapa? Karena ia terlalu lama telah diusahakan, ramai menteri-menteri kesihatan yang mengharunginya. Begitu juga ya dilihat oleh beberapa kabinet, dan hari ini meneruskan usaha ini saya membentangkan kepada ahli yang berhormat di Dewan Negara ini dengan penuh harapan bahawa ahli yang berhormat akan turut memberikan sokongan meskipun kita tidak dapat semuanya, tetapi kalau mengambil sedikit daripada kaedah syarak, dengan izin kawan-kawan saya minta izin Ustaz untuk menyebutkan ini, ya, di mana kaedah syaraknya, there is a Islamic legal maxim yang menyebutkan kalau kita tidak dapat semua, janganlah tinggal semua. La yudrakul kullu ma la yudrakul kullu la yudrakul kullu. Ya, kalau tidak dapat semua, kata ulama-ulama, jangan sampai tinggal semua. Oleh kerana itu, kalaupun GEG tidak ada dalam rang undang-undang ini, saya sangat memohon sokongan dan dukungan semua ahli yang berhormat di Dewan Negara ini supaya kita memberikan sokongan untuk meluluskan rang undang-undang ini. Tuan Ketua, saya telah mengambil masa yang agak mewah dan secara bebas, secara liberty atau liberal, tidak bercakap off the cuff gitu. Jadi kalau boleh saya masuk sikit pada ucapan yang disiapkan oleh kementerian ini, saya mengambil beberapa snapshot saja secara ringkas. Saya mengingatkan ahli yang berhormat Datuk Yang Ketua bahawa
berdasarkan WHO, ya, World Health Organization, tobacco fact sheets, ya, datanya pada tahun 2019 saja contohnya, merokok menyumbangkan 8 juta kematian di seluruh dunia. Ya. Di Malaysia, kurang lebih setiap tahun, tidak kurang daripada 27,000 kematian yang terkait dengan persoalan dengan izin tobacco-related diseases. Mati secara pramatang. Kita tahu, anak pramatang kita tahu ya. Tapi kalau premature death bermaksud apa? Mati sebelum patut mati. Lelaki pada usia Malaysia ni 73. Kaum Hawa, mereka lebih kurang stres mereka. Mereka live longer, 75. Tapi kaum Adam ni, kita kalau sampai 73 tu, we are okay. Tapi kalau mati 40, 50, 60, that is premature death. You're not supposed to die yet. Kecuali kalau ditakdirkan Allah. Ya, tetapi sumbangan rokok melibatkan 27,000 kematian setiap tahun. Saya ingatkan tuan-tuan, ahli yang berhormat, ya, bahawa in the course of pandemic COVID baru-baru ini, kita mengalami kematian hampir 36,000. Itu pun 2 tahun lebih dalam PKP dan sebagainya. Betul? Kalian yang berhormat. 36,000 deaths for almost 2 years. Tetapi rokok kematiannya adalah 27,000 setiap tahun, ahli-ahli yang berhormat. Itu hanya bercakap tentang mortality, morbidity-nya. Dan kalau boleh saya sebutkan, the 3 most important ini adalah, of course, yang terkait dengan rokok adalah kematian yang paling utama di Malaysia ini adalah IHD, ischemic heart diseases. Itu serangan jantung. Ya, yang terkait dengan cardiovascular, ya, begitu juga stroke, begitu juga cancer, ya, dan begitu juga apa yang disebutkan dengan istilah COPD, di chronic obstructive pulmonary diseases, emphysema dan sebagainya, itu semua adalah terkait dengan rokok. Akhirnya, rokok ini berbeza dengan yang lain. Ya, rokok ini dia akan meragut nyawa satu daripada 2 penggunanya akhirnya. That is the statistic. Jadi sangat besar maknanya untuk kita memahami bahawa ketika kita meratifikasi menjadi sebahagian daripada apa yang diistilahkan sebagai di FCTC, ya, WHO itu, kita sebenarnya membuat komitmen untuk, ya, menangani, ya, gejala dan menangani the scourge, ya, malapetaka rokok dan vape ini sebenarnya. Dan saya menyebutkan sikit di sini kalau boleh dengan izin. Masalah merokok semakin ketara, ya, dengan kemunculan apa yang dikatakan sebagai rokok elektronik, ya, the e-cigarettes atau dengan bahasa lain vape, dan aksinya itu adalah dikatakan vaping, ya. Yang mana kalau kita perhatikan dia bermula dalam tahun 2015. Ya, saya ingat Tan Sri Subramaniam menjadi Menteri Kesihatan ketika itu. Di situlah dia memulakan mencuba menggubal undang-undang yang hari ini dah dia sejak 2015 lagi penggubalan, ya, di apa yang dikatakan sebagai the drafting, the promulgation, ya, enacting the law dengan izin, ya, menggubal undang-undang ini semua sudah memakan satu waktu yang hampir 20 tahun lebih. Jadi ahli yang berhormat atau yang ketua, kalau saya perhatikan, sebutkan juga langsung, ya, dia sebenarnya kalau kita perhatikan di kalangan kanak-kanak saja, ya, di kalangan yang dikatakan sebagai orang belum dewasa itu, kita perhatikan jumlahnya itu juga adalah agak tinggi, ya, bukan agak tinggi. Cuba ahli yang berhormat perhatikan, ya, di sini. Kalau kita perhatikan khusus bagi rokok elektronik atau vape, ya, terdapat peningkatan pengguna dalam kalangan mereka yang berumur 15 tahun dan ke atas sebanyak 1,7
2 juta pada tahun 2019 berbanding pada tahun 2016 600,000 pengguna. Ini adalah berdasarkan the National Health Mobility Survey yang kita jalankan sendiri. Ya, jadi itu adalah hakikatnya. Dan kalau saya perhatikan umur 13 hingga 17 pada tahun 2017 penggunanya adalah hampir 211,000 berbanding 2022 lepas 5 tahun between the age of 13 and 17, 13 hingga 17 tahun, seramai 307,000, ya, 109 pengguna, satu increment 14.9 dengan izin 14.9% daripada kenaikan daripada 9.8%. Datuk Yang Ketua, ahli yang berhormat, saya tidak mau membosankan ahli yang berhormat dengan fakta-fakta ini. Cukup untuk saya menyebutkan, kalaulah dulu, ya, hal bertabit dengan kawalan merokok ini tidak ada akta. Saya sebutkan tadi, this is the first standalone. Ini adalah akta atau rang undang-undang pada sifatnya satu yang secara standalone berdiri dengan sendirinya mengawal keseluruhan kawal selia hal-hal yang terkait dengan merokok dan vape, termasuklah penjualan, advertisement, pengiklanan dan sebagainya, pendaftaran. Ya, kerana apa? Dulunya hal yang mengawal, ya, kawal selia penggunaan tembakau dan hasil tembakau terletak, ya, di bawah peraturan kawalan hasil tembakau, ya, 2004, which is PPKHT dengan izin yang telah berkuat kuasa bermula 24 September 2004 lagi. Sudah sekian lama dan dia tidak duduk di bawah satu akta yang sabit terkait dengan rokok, tetapi di bawah akta makanan pula. Akta makanan. Rokok itu dia dianggap sebagai makanan. Ya, sangat tidak sesuai dan satu anomaly dengan izin, satu kepelikan, ya, kawalan merokok di bawah akta makanan. Jadi dengan itu saya sebutkan sekali lagi bahawa perkara situasi ini telah berlanjutan daripada 2004 lagi. Namun begitu kawalan di bawah akta makanan ini pula terhad, ya, dan tertumpu kepada kawalan produk merokok yang berasaskan tembakau dan hasil tembakau saja. Jadi yang berhormat perhati, ya, sedangkan cecair yang digunakan rokok elektronik atau vape, ya, adalah menggunakan bahan-bahan lain selain tembakau, contohnya propylene glycol, glycerol dan triethylene glycol dan bahan-bahan perisa ataupun dipanggil sebagai, ya, perisa, ya. Maka peruntukan sedia ada di bawah PPKHT itu, PPKHT itu ataupun peraturan kawalan hasil tembakau itu pastinya tidak mencukupi secara menyeluruh untuk mengawal selia rokok, apatah lagi vape. Langsung tidak ada kawalan, ya. Jadi dengan itu, Datuk Yang Ketua, begitu juga kalau boleh saya sebutkan, dan saya telah sebutkan lebih awal tadi, penjualan sebarang sediaan preparation yang mengandungi nikotin adalah di bawah, sementara itu duduknya di bawah akta racun, ya, 1992. Dan ketika ahli yang berhormat masih ingat, ya, pada 13 Mac 2023, ya, kerajaan telah pun memberikan pengecualian kepada sediaan yang mengandungi nikotin dalam cecair ataupun gel yang digunakan untuk tujuan merokok melalui rokok elektronik dan peranti, ya, the device, penguapan ataupun to vaporize elektrik, ya, dengan to vaporize cecair itu kepada vapor, kepada droplets, ya, daripada senarai racun di dalam jadual pertama Akta 366. Nah, ketika itu, ketika kerajaan mahu menguatkuasakan excise duty ke atas vape, caranya adalah untuk ia tidak diletakkan di bawah senarai racun ataupun the poison list. Pada 1 April, kerajaan, ya, sudah exempt ataupun mengecualikan, ya, liquid containing nikotin dengan izin cecair yang mengandungi nikotin itu guna untuk menguatkuasakan excise duty. Ya, justru kerana itulah sejak 1 April sehinggalah kita meluluskan rang undang-undang DR 42-2023 ini
akan berlaku terus-terusan kelumpangan ataupun lakuna dalam izin bahasa undang-undangnya. Lakuna maknanya tidak ada kawalan langsung ke atas vape. Cecair digunakan dalam vape. Justru ia menekankan lagi, ya, tambah penting lagi mengapa ahli-ahli berhormat di Dewan Negara juga mesti bersama dengan ahli Dewan Rakyat untuk memastikan hal perkara ini ataupun rang undang-undang ini disokong dengan penuh semangat ataupun dengan penuh keinsafan dan kesedarannya. Jadi itu yang saya nak sebutkan, Datuk Yang Di-Pertua. Saya rasa tidak perlu saya perpanjangkan, kecuali saya perlu menyebutkan secara lebih terperinci. Saya nampak itu satu hal yang terkait ataupun secara konvensionalnya, secara aturannya, saya perasan semua menteri akan membaca fasa demi fasa, walaupun dah tertulis itu sekadar hendak membaca untuk pendengaran ahli-ahli yang berhormat, sama ada Dewan Negara ataupun Dewan Rakyat, menteri membaca. Dan saya yakin ahli-ahli yang berhormat telah pun membacanya. Dan sangat, dengan izin maaf kalau saya sebut, mungkin sangat membosankan. Sebab saya pun pernah juga duduk dalam backbencher, pernah jadi pembangkang. Jadi kalau menteri baca, sekarang kali 45 minit. Hampir sejam pun ada yang baca. Dan baca dengan cukup tekun, cukup komitmennya. Tapi saya rasa tidak besarlah masalah kepentingannya untuk saya petang ni. Sebab petang-petang ni, Tuan, gedang gendut, daun kelapa, sudah petang-petang ini berat mata. jadi saya ingat saya mengambil, saya sekadar untuk menyebutkan sedikit, ya, daripada rang undang-undang ini secara ringkas-ringkas, Datuk Yang Di-Pertua. Yang saya sebutkan begini, ya, rang undang-undang produk kawalan produk merokok demi kesihatan awam 2023 ini merangkumi 12 bahagian dan 54 fasal, ya. Jadi tanpa saya pergi dengan detail, ya, saya menyebutkan betapa fasal bahagian pertama adalah akta yang mencadangkan, memperkatakan terkait dengan hal perkara permulaan ini. Pasal 1, ya, tajuk, pasal 2 takrif, pasal itu 1 dan 2, bahagian keduanya, ya, mencadangkan, memperkatakan tentang peruntukan yang berhubung dengan pendaftaran dan pembatalan pendaftaran apa-apa pun produk merokok, bahan merokok atau produk pengganti merokok. Itu 3 istilah yang ahli yang berhormat perlu perhatikan, ya. Pasal 3, 4 dan 5 dan 6 di bahagian 2 pula adalah peruntukan-peruntukan yang terkait dengan pendaftaran produk merokok. Sangat penting sebab ini adalah mustahak untuk pendaftaran diwujudkan ataupun dikenakan, dikuat kuasa sebagai satu yang legit, satu komoditi yang legit, ya. Seandainya ia mau di tracking, semua itu ada hologramnya, ya, ada tracking kaedahnya untuk di track. This is legit, this is contraband. Ini black market punya produk. Hak ini yang legit, yang boleh kita kenakan excise duty dan sebagainya, sin tax dan sebagainya. Jadi Datuk Yang Di-Pertua, itu bahagian 3, 4 dan 5 dan 6, ya. Pendaftaran produk tersebut juga akan memudahkan proses penguatkuasaan. If you do not register, kalau kita tak daftar, bagaimana pula mau kita memantau dan mengenal pasti andainya kalau berlaku pemberkasan dan sebagainya, tidak ada hologram dan sebagainya. Jadi bahagian ketiga adalah akta yang terkait dengan persoalan larangan apa-apa pengiklanan, promosi dan tajaan produk tembakau, bahan-bahan merokok atau produk pengganti tembakau dan tiruannya. Tiruan bukan saja tembakau, mungkin daun teh dan sebagainya juga digunakan. Datuk Yang Di-Pertua, pasal 7, 8 dan 9 di bahagian 3 adalah terkait dengan larangan pengiklanan, promosi dan tajaan. Ya, bahagian keempat, akta yang dicadangkan memperkatakan tentang kawalan penjualan apa-apa produk tembakau, ya, bahan merokok atau produk pengganti merokok dan tiruannya. Pasal 10, 11, 12 dan 13. Alright guys, so itu dia panjang lebar, ya, pembentangan. Tapi apa yang saya ingin katakan di sini adalah pada awalnya, sahabat-sahabat semua, ya, bagaimana Menteri Kesihatan yang baru ini, mantannya sebelum itu, kini kembali, ya, memberikan, ya, pencerahan yang begitu baik, ya, pada
isu berkaitan dengan merokok, nikotin, berkaitan dengan gig ini. Jadi sahabat semua, kita mengharapkan walaupun ya bukan hari ini dalam pembentangan ini karena sudah diluluskan di dalam Dewan Rakyat ya, tetapi pada persidangan yang akan datang ya akan dimasukkan semula ya gig ini. Sahabat-sahabat semua, itu adalah kehendak rakyat supaya ya pematuhan dan juga ya supaya tindakan keras itu ya dilakukan ya, larangan keras ya untuk merokok ini seperti di kedai, restoran, semua itu akan dilaksanakan, dikuatkuasakan semula. Bagaimana pandangan Anda? Anda boleh berikan di dalam ruangan komen. Jadi terima kasih. Izinkan saya untuk mengundurkan diri dan sekali lagi kita ucapkan tahniah dan selamat kembali ya Dr. Zulkifli comeback hari pertama bekerja masuk Dewan Negara. Memang padu, memang terbaik. Jadi izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa peribahasa mengatakan tapapun kangkap 2 ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya tepuk dada tanya selera. Sekian saja daripada Alright Napa Channel. Kita berjumpa lagi. Bye bye.